Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku nak cakap thank you kepada semua 200 lebih subscribers aku. Aku nak cakap thank you so much for your support, sebab aku rasa aku takkan sampai ke tahap sekarang lah tanpa sokongan korang. So aku akan sentiasa doakan korang murah rezeki dan juga sihat walafiat. Thank you so much for your support. Okay, topik malam ni aku nak share dengan korang satu kisah mengenai adik-beradik kembar yang buas. Okay, mereka adalah dikenali sebagai Pete dan Pat Bonduran. Mereka adalah pengedar dadah di Tennessee, Amerika Syarikat, dan mereka telah melakukan 3 jenis pembunuhan yang kejam di sekitar tahun 1980-an. Dan apa yang best kan guys pasal diorang ni, okay, diorang ni confident bahawa pihak penguasa tidak akan menemui semua mayat mangsa-mangsa mereka guys. And sampai sekarang masih pihak polis ataupun pihak berkuasa masih tak tahu apa sebenarnya motif di sebalik segala pembunuhan mereka itu. So kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, let's get into the video guys. Siapakah kembar buas daripada Tennessee ni? Okey, Pete dan Pat Bonduran ni, mereka adalah sepasang kembar, adik-beradik kembar yang mempunyai berat badan melebihi 300 pound guys. Berat gila tu, aku rasa dalam dekat 200 kilo. Korang boleh bayangkan. Kena pula, entahlah, kalau 10 orang adik-beradik ni memang berat baik. Okay, so menurut orang yang mengenali mereka ni, mereka ada menghasilkan bermacam-macam jenis perubatan guys. Dan mereka ni juga dikenali sebagai lelaki yang amat pemurah hati, dan diorang ni memang suka berpesta lah. Diorang ni suka berparti-parti, berjimba-jimba kan. So orang semua best lah berkenalan dengan diorang ni kan, pergi berpesta dekat rumah diorang semua kan. Tetapi sehinggalah ada satu masa ni, sedikit demi sedikit orang mula menghilang di sekeliling mereka. Pete dan juga Pat Bonduran, mereka telah dilahirkan pada tahun April 1955 oleh ibu bapa mereka yang teramat baik, dan pekerjaan mereka adalah kontraktor tentera. Okey, so macam dua adik-beradik ni kan, diorang masa dekat bangku sekolah lagi, mereka mempunyai berat badan yang melebihi 250 pound guys. So korang boleh imagine masa time sekolah pun badan diorang ni besar gila weh. 250 pounds, apa tak, wish, berat gila lah aku boleh cakap kan. Dan menurut dia punya rakan kelas mereka lah, okay, diorang ni teramat bangga dengan sifat kelainan mereka ni, dan mereka ni memang selalu bergaduh masa dekat sekolah dulu. Aku rasa diorang ni macam jenis pembuli lah, badan besar kan, adik-beradik pula memang suka bergaduh lah dengan budak-budak lain. Pada suatu hari, Pete dia ada melakukan dia punya kegarasan yang pertama guys. So ini terjadi pada tahun 1975, di mana Pete dia ada tinggal bersama 2 orang lelaki dan juga 2 orang wanita yang tidak dikenali di Cincinnati. Okey, nak dijadikan cerita kan, ada satu malam ni 2 orang wanita tersebut diorang nak keluar rumah, diorang nak cari rokok. Okey, so after diorang nak keluar jalan-jalan merayap semua nasi rokok, diorang balik, diorang pulang ke rumah, dan once diorang buka pintu rumah tersebut, Pete dia dah terpacak depan pintu dengan pisau yang berlumuran dengan darah dekat tangan dia tau. So yelah, aku rasa time tu diorang tengah lepak-lepak, have fun semua. Aku rasa 2 orang wanita tersebut diorang macam fikir Pete ni dia bergurau lah. Okay, so dia fikir okay tak apa, fine, bergurau pergi mampus. Tapi until bila diorang masuk ke rumah tersebut, mereka mendapati bahawa salah seorang daripada rakan bilik mereka dah terbaring atas sofa berlumuran darah guys. Okey, dan seorang lagi kawan mereka tu dah terlantar atas lantai ruang tamu dekat rumah tersebut. So from there memang something happen lah kan. Maybe Pete dah buat hal lah kot. So lelaki yang pertama tu yang terlantar atas sofa tu, dia telah ditikam melebihi 40 kali guys, dan kebanyakannya dengan screwdriver. So akibat dia punya kecederaan yang teruk tu, dia telah meninggal dunia. So selepas kejadian tersebut kan, of course lah dah buat report polis semua. Baik wanita tersebut dan juga pihak polis, diorang tak dapat nak tahu apa alasan Pete sebenarnya atas kelakuan keganasannya itu guys. So because of that, Pete telah disabitkan kesalahan dan dia telah dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun. Tetapi
dia telah diberikan parole selepas 5 tahun atas sebab dia adalah seorang banduan daripada luar negeri, dan pada time tu penjara tengah sesak tau. So diorang dah tak ada space nak sumbat si Pete ni dalam penjara. So in the end, Pete ni dilepaskan juga oleh pihak polis. So selepas Pete telah dilepaskan, dia pun telah disatukan dengan adik kembarnya iaitu Pat. Okay, so mereka disatukan di kampung halaman mereka di sekitar Elkton. So dekat Elkton tu diorang dah mula mengedar dadah keluar daripada kampung halaman mereka tersebut. Dan itulah satu benda lah yang pasal budak-budak 2 ekor ni kan, diorang punya sifat dan juga diorang punya saiz badan tu memang tak boleh nak dipandang rendah lah. Okay, dengan kau imagine kalau diorang bergabung, kuasa dia aku tak tahu lah, memang kuat lah. Okay, sebab sampaikan satu hari ni Pat dia dijumpai di rumah, dia tengah duduk atas sofa tengah lepak, and dia tengah pegang 1 pound hamburger yang mentah, and dia sodok dalam mulut dia dalam satu genggam guys, sekaligus terus masuk dalam mulut dia bye. So aku tak boleh imagine tu, besar tu. So dia boleh sumbat sekali jalan, memang gempak lah je ni. Dan jelah, of course dengan diorang ni yang suka berpesta kan, terdapat ramai pengikut-pengikut yang datang berpesta dekat rumah diorang, and diorang semua suka nak layan high sambil berpesta dekat rumah adik-beradik Bonduran ni. So bila setiap hari berpesta, berparti semua kan, layan diorang punya ubat-ubatan yang dihasilkan oleh adik-beradik itu, rumah adik-beradik tersebut telah menjadi satu pot keganasan. Ada satu kejadian yang terjadi. Okey, seorang wanita yang bernama Gwen Dagger berumur 24 tahun telah menghabiskan satu malam pada Mei 1986 dekat rumah adik-beradik Bonduran ni. Okey, dia lepak dekat situ bersama abangnya, dan nak dijadikan cerita lah, time tu Gwen Dagger dia pergi lepak dekat belakang garaj ke ataupun ruangan macam store kat belakang lah. Adik-beradik tu tengah membaiki kereta abangnya. So macam okey lah. So dia lepas dia dah tengok Pete dengan Pat tengah kerja keras nak membaiki kereta abangnya, dia pun decide untuk lepak dekat belakang bersama mereka. Dan dia juga telah memberitahu abangnya bahawa dia akan okey je, dia macam tak ada halah lepak dengan budak ni kan. Dan Pat juga ada memberitahu abang Gwen bahawa dia akan menghantarnya pulang. Tetapi apa yang terjadi adalah selepas malam itu, Gwen dia telah tidak ditemui langsung guys. Tak tahu apa yang telah terjadi kepada Gwen Dagger ni. So definitely situasi memang huru-hara lah. So because of that, komuniti kawasan tersebut dengan segeranya diorang macam mengesyaki lah adik-beradik Bonduran ni mesti something diorang buat ni kan, sebab tak kena suddenly macam tiba-tiba hilang je kan si Gwen Dagger ni. But itulah, tiada mayat yang dijumpai, maka tiada bukti pembunuhan lah. Okay, so memang tak ada proof yang budak-budak 2 ekor ni dah buat hal. Cuma selepas tu adik-beradik Bonduran ni diorang jadi viral kejap lah pada masa itu, sebab yalah terjadi dekat rumah dia kan, dengan mereka pun dikenali ramai di kawasan kampung mereka itu. So agak kecoh lah time tu. Pada Oktober tahun itu juga, Ronnie Gaines yang berasal daripada Pulaski juga telah menghilang diri guys. Dia ni pun lesap macam Gwen Dagger juga. Dan Ronnie ni dia adalah seorang pekerja kilang getah di mana tempat Pat bekerja juga tau. Dan Ronnie ni dia memang amat disenangi oleh orang lain, dan orang lain panggil si Ronnie ni sebagai hippie. So beberapa hari sebelum tu Ronnie dia ada berpesta dekat rumah Bonduran ni. Okay, tetapi ada satu kes terjadilah. Si Pat ada menuduh Ronnie yang dia telah mencuri dompetnya. So Ronnie pun macam menafikan lah. Okay, so diorang berkelahi. And apa yang pelik guys, tak lama selepas tu Ronnie tak ditemui langsung guys, terus hilang lesap. And dandan pula lepas kehilangan Ronnie, rumah dia pula dibakar teruk sampai jadi abu guys. Tak ada apa yang tinggal abu. So memang something fishy lah is happening kan. So because of that, sekali lagi pihak berkuasa mempunyai syakwa sangka yang kuat tau terhadap adik-beradik Bonduran ni. Tapi itulah, lagi sekali tiada mayat ataupun bukti yang nak menunjukkan bahawa adik-beradik Bonduran ni bersalah. Tetapi marshal bomber negeri tersebut dia macam mengesyaki satu benda tau, especially bila dandan je rumah Ronnie terbakar. So because of that, Pat ni dia telah dibawa untuk soal siasat lah. Dan dia juga telah membawa seorang peguam bersama dia, dan dia juga telah menegaskan bahawa dia mempunyai seorang alibi.
Alibainya adalah teman wanita yang bernama Terry Lynn Clark dan pihak berkuasa telah menjadualkan sesi temubual bersamanya pada 18 November tahun 1986. Tetapi 2 hari sebelum temubual tersebut, Terry ni telah ditemui mati di rumah Bonduren. Entah apa pula jadi ni kan. Adik-beradik itu sendiri telah menghubungi pihak polis dan mereka telah membuat laporan bahawa Terry telah meninggal dunia sama ada dalam tidurnya ataupun dia overdose semasa dia berada di atas katil bersama Pat. Dan Pat juga telah memberitahu pihak polis bahawa dia dan Terry telah keluar bandar pada malam Ronnie menghilangkan diri. But of course sudah tentulah time tu Terry dah mati, so dia tidak boleh hendak menyokong ataupun menafikan ceritanya itu. Dan polis kemudiannya telah mendapati bahawa ada seorang saksi yang telah memerhati yang bahawa Terry ni telah diberikan berulang-ulang kali ubat sedatif yang kuat guys, semasa dia sedang separuh sedar duduk di atas beanbag, iaitu sehari sebelum polis menemui dia mati. Dan Terry pun telah menjadi kematian yang terakhir yang dikaitkan dengan adik-beradik Bonduren ini. Ia mengambil masa 3 tahun guys dan juga penyiasat yang baru untuk menyiasat 3 kes pembunuhan itu tersebut guys. Dan pada tahun 1989, seorang detektif yang dikenali sebagai Michael Chapman yang mengambil alih kes Gwen Dagger itu telah menjumpai seorang saksi yang berpotensi, iaitu dikenali sebagai Dennis Bonduren. Dia adalah isteri Pat yang terasing. Dan apa yang bernasib baik kan guys, okay? Dennis Bonduren ni time tu dia tengah berdating dengan salah seorang pegawai penguatkuasa undang-undang. So from there mungkin dia boleh bagi macam leak sikit lah, bagi maklumat dalaman kepada pihak penyiasat dan juga pihak polis. So sebagai pertukaran immunity, Dennis telah menceritakan bahawa mengenai perkara-perkara yang mengerikan yang dilakukan oleh kembar Bonduren ini. Dan dia pun cakap segala kekejaman dan juga kelakuan si adik-beradik kembar tersebut boleh mengejutkan seorang pegawai penyiasat yang berpengalaman guys. So from there kita boleh imagine betapa kejamnya ataupun betapa sicknya si Pete dan juga Pat Bonduren ni. Malam terakhir Gwen Dagger dilihat pada tahun 1986 adalah malam yang terakhirnya di muka bumi ni guys. Menurut Dennis, dia diberi makan pil sepanjang malam oleh Pete, Pat dan juga 2 orang lelaki lain. Dan Dennis kemudiannya telah masuk ke bilik tidur di mana dia menjumpai Pat sedang melakukan hubungan seks bersama Gwen dalam keadaan separuh sedar. And time tu Dennis dia bagi tahulah dekat pihak penyiasat yang time tu memang dia mengamuk and dia lempang si Gwen Dagger yang tengah high dengan dadah tu, and dia menjerit sekuat hati dekat suaminya tersebut. Of course lah, tengah marah kot kan, tengah marah, dah kantoi buat bukan-bukan kan, memang mengamuk lah member. Dan menurut Dennis juga selepas kejadian huru-hara tu, ialah time tengah kucak-kacin, gaduh sini, jerit sana, jerit sini kan, and Pat mencapai kapak dan terus menghentakkannya 2 kali di atas kepala Gwen. Dan pada pukulan pertama tu memang membuatkan lutut Gwen kejang lah, tetapi pada pukulan kedua tu selepas Gwen kena hentak aja, dia terus jatuh rebah guys. Okay, dan apa yang mental lagi, Pete time tu lah dia dah dengar huru-hara semua kan, dia terus masuk ke bilik tersebut, dia mengambil sepucuk pistol, dia telah menembak 2 kali di kepala Gwen guys. Aku tak boleh imagine macam mana rupanya keadaan time tu. Gwen dah kena hentak 2 kali dengan kapak dengan sekuat hati. Imagine lah Pat pula berbadan besar kan, okay, masuk pula si abang dia, tembak lagi 2 kali ke kepala dia. Uish, tak boleh imagine bye. So selepas kejadian pembunuhan Gwen, adik-beradik itu terus membakar mayat Gwen selama 3 malam guys di belakang halaman rumah mereka tersebut. Dan mereka teruskan membakar sampai tak ada apa yang tinggal guys. Gila psycho weh, aku papak lah psycho dua-dua ekor ni. Untuk kes Ronnie pula, menurut Dennis, pada malam mereka berpesta tu, Ronnie akhirnya membayarlah segala makan minum untuk Pat. Dan walaupun dia percaya dia yang mencuri dompetnya itu. Dan selepas malam tersebut, Pat dia ada pergi ke rumah rakannya untuk bermain kad, makan pizza dan juga minum bir. And time tu juga dia nak buat hal tau, okay? Dia tetap menuduh si Ronnie untuk mencuri dompetnya. And lagi sekali, Ronnie memang menafikannya lah. So dah pumpang-pumpang berkelahi bagai
pad tu jenis seat tu, pad dia mencapai satu kerusi kayu yang kecil and terus menghentak di kepala Ronnie guys. Okay, and kerusi kayu tersebut hancur bersepai weh. Aku tak imagine betapa kuatnya dia hentak kepala Ronnie yang kerusi tu sampai hancur. Tinggal sepihannya, tak ada benda lain, sepihan hancur berdebai. Dan lagi sekali Pat memanggil abangnya dan mereka memotong badan Ronnie sehingga menjadi kepingan-kepingan kecil di dalam tub mandi dia guys. Dan lepas tu mereka menanam kepingan badan Ronnie di halaman rumah dan juga di ladang mereka tersebut. And selepas itu mereka membakar rumah Ronnie sampai jadi abu. So this is the story ataupun full statement yang daripada Dennis beritahu kepada pihak penyiasat apa yang telah terjadi 3 tahun yang lalu. So dengan semua maklumat dan juga info yang diberikan oleh Dennis, pihak penyiasat terus membuat keputusan untuk menggeledah rumah ladang dan juga tanah keluarga Bonduran tersebut. Mereka membuat begitu untuk mendapatkan seberapa banyak bukti yang boleh, bukti-bukti forensik dan sebagainya. Dan yang bagusnya mereka akhirnya berjaya untuk menjumpai segala bukti-bukti dan maklumat-maklumat yang cukup untuk menangkap adik-beradik tersebut dan mendakwa mereka atas 3 pembunuhan yang berlaku pada ketika itu. Jadi selepas penangkapan mereka itu, kedua-dua adik-beradik tersebut telah disabitkan kesalahan atas pembunuhan Gwen Dagger, manakala untuk Ronnie Gaines ni pula, pembunuhan dia telah ditujukan ke arah Pat yang sedang menjalani penjara seumur hidup. So basically itulah cerita mengenai The Bonduran Brothers ni, okay? Yang adik-beradik kembar yang teramat kejam dan juga buas atas segala keganasan mereka dan juga segala pembunuhan mereka tersebut. Aku tak boleh imagine sebab terlampau mental. Sebab apa motif mereka sebenarnya. So nampak diorang ni macam diorang bunuh orang-orang tu mangsa-mangsa dia macam for fun tau. Sebab yelah dah berpesta bagai parti sini sana kan, ambil dadah pula. So memang merepek akan jadi. So apa pengejaran yang aku boleh ambil daripada kisah ni kan, tak apa, it's fine kalau korang nak berparti ke, korang nak berpesta ke, berjimba sini sana ke, tapi bila dah melibatkan penggunaan dadah, dia punya ending memang tak manis guys. Okay, macam ni lah apa jadi dekat Gwen Dagger, Ronnie dan juga Terry kan. Benda-benda macam ni lah. So ini memang pengajaran yang amat besar lah. Okay, so nak have fun tak apa, jangan buat benda merepek sudah. Alright, so aku harap korang enjoy dengan konten aku malam ni. And aku nak cakap sorry if aku ada tersilap cakap ke, tersasul cakap ke, tersalah info ataupun tersinggung perasaan sesiapa. Aku nak minta maaf, tapi aku akan buat yang terbaik lah untuk video-video yang akan datang. Aku nak cakap thank you sebab tengok video aku dari awal sampai habis. You guys are the best. Jangan lupa untuk subscribe pada channel aku, like segala video aku. Kalau korang suka ni, boleh share kepada rakan-rakan korang, family korang. Alright, as always guys, never stop creating. Remember, always do what you love. Tak payah fikir apa orang cakap, okay? Yang penting korang enjoy. Stay safe, stay healthy. Take care guys. Assalamualaikum. Bye bye.